A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kasir Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu kembali untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat. Dan insya-Allah pada malam ni kita teruskan lagi tajuk yang berkaitan dengan nafkah suami kepada isteri. Kita berhenti hari itu setakat rahsia diwajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri. Sebab apa disebutkan kehidupan berumah tangga mesti dibina atas salah satu daripada tiga asas berikut. Pertama, suami bertanggungjawab mengetuai rumah tangga dan bertanggungjawab memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Jadi rumah tangga apabila telah dibina, maka menjadi kewajipanlah kepada si suami sebagai ketua rumah, dan dia wajib bertanggungjawab untuk menyediakan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Suka tak suka, memang itulah tanggungjawab seorang suami. Kan, apabila kahwin, automatik dia dapat tanggungjawab tu. Maknanya dia kena sara bertanggungjawab menyediakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Itu memang dah tanggungjawab dah orang lelaki, kan. Tak ada alasan lagi lah. Tak ada alasan. Kedua, itu tanggungjawab suami tadi. Kedua, isteri mengambil alih semua tanggungjawab tersebut sebagai ganti tanggungjawab suami. Itu ada juga situasi-situasi tertentu. Contoh, suami meninggal, jadi isteri terpaksa ambil alih tanggungjawab tersebut, ataupun suaminya sakit, tak dapat nak bekerja dan sebagainya, jadi isteri ambil alih tanggungjawab tersebut. Dan yang ketiganya, suami isteri sama-sama bekerja sama melaksanakan tugas mencari harta dan memberikan nafkah. Dan inilah yang berlaku pada zaman sekarang ni, kan. Zaman sekarang ni kebanyakan kita kedua-dua pasangan bekerja, kan. Kedua-dua pasangan bekerja. Jadi nak tak nak, apabila dah bekerja tu, pendapatan yang ada tu sama-samalah, berkongsilah. Mana yang kurang bagi pihak suami, isteri tolong top up, tolong tambahkan, tolong tambahkanlah. Janganlah kalau kata isteri tu dia beralasan, abang tak ada, ini kerja ni gaji saya, abang kena tanggung juga semua. Ya betul, kan. Tapi andai katanya dia kadang-kadang isu macam mana tau, bila isteri bekerja, jadi siapa nak jaga anak, kan? Siapa nak jaga anak? Anak terpaksa hantar kepada pengasuh, kepada taska, kan? Jadi siapa nak bayar? Kita tanya orang perempuan, siapa nak bayar? Kalau isteri bekerja, itu anak pula dihantar ke taska, siapa bayar? Suami. Ya. Tugas isteri apa? Saya nak tanya. Tugas isteri apa? Mengasuh anak-anak. So, kalau isteri kerja, asuhan tu berlaku atau tidak?
Siapa yang tak jalan tanggungjawab dia? Kan? Jadi bila isteri bekerja, ya, isteri bantulah. Sebab dia tak dapat jalan tanggungjawab dia, dia bayarlah taska anak. Susu pampers tu suami beli, upah taska tu, sebab orang lain terpaksa ambil alih tugas isteri mengasuh anak. Jadi isteri yang dah tak jalankan tanggungjawab dia, isteri backup balik sebab dia bekerja. Kan? Kalau suami juga, isteri bekerja, solid gaji kat dia, dia kedekut benar lah namanya. Baik duduk rumah. Kan? Baik duduk rumah jaga anak kan. Ya, jadi itu situasi kalau sama-sama bekerja kan, dapat laksanakan tugas mencari harta dan memberikan nafkah. So ada benda yang suami sediakan, ada benda yang isteri boleh beli, isteri boleh backup. Contoh, suami dah sediakan nafkah lain, nafkah makan minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, bil elektrik apa semua kan. Isteri pun nak bekerja, so dia bekerja, dia tak dapat tanggungjawab anak, tak dapat laksanakan tanggungjawab dia mengasuh anak-anak di rumah. So dia hantar kat orang, sebagai ganti orang tu ambil tugas dia, dia lah bayar. Kan? Kalau suami juga letih. Itu pakat-pakat lah, pakat-pakat dengan suami gitu sebenarnya, ya. Kalau isteri kerja, betul anak dia tinggal. Macam. Sedangkan suami dah buat yang pertama tadi ni. Suami bertanggungjawab mengetahui rumah tangga, bertanggungjawab memberikan nafkah pada isteri dan anak-anak semua kan. Betul, isteri bekerja pula. Betul? Dia serah lagi ke anak-anak. Sedangkan kalau kita faham, antara tugas isteri ialah menguruskan rumah tangga serta mengasuh anak-anak. Ya. Bila dia kerja, sama-samalah, kongsilah bayar tu, ya. Okey. Apakah yang akan berlaku jika kita meninggalkan asas pertama, ya, yang merupakan hukum syariah, lalu mengambil asas kedua dan ketiga? Pertama, dia kata ia melibatkan masalah mas kahwin. Sama ada perempuan bertanggungjawab memberi seluruh mas kahwinnya kepada lelaki, atau mereka berdua sama-sama bertanggungjawab menjaga mas kahwin. Kalau katalah kan, kalau katalah kita kembali pada asal, siapa yang terima mas kahwin? Mana dia? Lelaki yang memberi. Maka tanggungjawab memberi itu adalah lelaki. Perempuan dia menerima. Dia menerima mas kahwin tadi, kan? Lainlah kalau perempuan sediakan mas kahwin, tapi dalam Islam tidaklah gitu kan. Dalam Islam tidak. Mungkin ada agama lain. Agama lain, adakah agama lain kalau perempuan nak kahwin dengan lelaki tu, dia kena sediakan mas kahwin dia? Kok ada adat bangsa budaya, ada Hindu ya? Ya, sungguh. Memang dia perempuan kena bagi mas kahwin pada lelaki ya? Ya. Sampai sekarang lagi. Sampai sekarang lagi. Oh. Dia kalau dia ada waktu dalam memilih menantu tu pun dia ada kasta-kasta lah, ya. Kan? Dia ada tengok kasta-kasta dia kan. Okey. Itu dah, iyalah, berlainan lah kan. Itu dia orang punya adat percayaan dia orang, tak dia orang lah. Tapi Islam ajar lelaki itu bertanggungjawab ke atas wanita. Lelaki itu bertanggungjawab ke atas wanita. Jadi dialah yang memberikan mas kahwin kepada perempuan. Maka di situ menunjukkan dia perlu menanggung keluarganya, isteri tadi itu, ya. Okey. Kesan yang pasti hasil daripada fenomena ini ialah wanita akan keluar. Kalau wanita yang menyediakan nafkah, maknanya dia perempuan terpaksa tinggalkan rumah, dia keluar mencari nafkah. Itu asal, ya. Dan keluar mencari lelaki untuk dijadikan suami. Kan? Kalau perempuan lah yang kuasa nafkah itu pada perempuan, maka perempuan terpaksa keluar cari nafkah, dan perempuan pula terpaksa keluar untuk cari lelaki untuk dijadikan suami. Kan? Sedangkan Allah telah memuliakan mereka, ya. Ni Allah dah angkat darjat orang perempuan ni, ya, memuliakan mereka dengan menjadikan lelaki yang mencari perempuan. Itu satu kemuliaan yang Allah beri kepada kaum wanita, kan. Maknanya dia perempuan duduk je, tapi lelaki yang datang cari untuk ambil buat isteri, ya. Ini kerana orang yang mengeluarkan harta, iaitu pemberi mas kahwin,
akan mencari orang yang menerima. Kan? Lelaki lah, dia akan cari perempuan untuk jadikan pasangan dia. Sebab apa? Dia nak berikan mas kahwin untuk dijadikan sebagai isterinya. Yang perempuan tu menerima. Perempuan tu menerimalah mas kahwin yang telah diberikan oleh lelaki tadi. Ya. Apabila fenomena ini berlaku, pasti mereka akan berhadapan dengan pelbagai tribulasi akibat penipuan. Kalaulah perempuan ni yang kena cari lelaki, kan? Perempuanlah yang kena cari lelaki, keluar cari lelaki, perempuan yang cari nafkah, iaitu perempuan yang cari lelaki. Sudah pastinya dia kata apa? Pelbagai tribulasi akan berlaku akibat penipuan dan pembohongan golongan lelaki. Kan? Demi mendapatkan suami yang mampu memberikan perlindungan yang boleh harapkan. Jadi kalau perempuan tu mencari lelaki, nak cari orang lelaki ni nak jadikan suami aku, boleh berikan perlindungan pada aku. So ramailah pelakon-pelakon popular akan lahir kan. Nampak bagus, lepas tu dah ada harta perempuan tu habis, dia belah. Jadi Islam tidak. Islam letakkan suami yang kena cari perempuan tu untuk jadikan isteri dia. Dan dia kena bagi mahar. Bukan perempuan yang kena cari suami, dia bagi mahar pula. Itu dah terbalik namanya. Ya? Kalau tidak tu nanti perempuan tu lah akan dipermainkan oleh lelaki-lelaki yang ambil kesempatan. Kan? Dia tahu perempuan ni banyak harta ke apa ke. Dia buat baik, okey, boleh sanggup jadi suami ke apa kan, lepas tu dia tinggalkan pula. Itu dia punya antara apa antara rahsia-rahsia diwajibkan, ya, suami yang kena bagi nafkah kat isteri. Okey. Yang keduanya disebut kalaulah perempuan ni kena cari nafkah kan. Perempuan terpaksa melibatkan diri dalam usaha-usaha untuk bekerja dan mencari rezeki. Implikasinya, mereka terpaksa bersaing dengan golongan lelaki di dalam pelbagai bidang pekerjaan. Kan? Walaupun zaman sekarang ni ialah memang persaingan berlaku kan antara lelaki perempuan kan. Baru ni pun bila kata ada PRU je terus ada menteri cakap kalau boleh dalam kabinet kita nak 30% perempuan pembuat keputusan kan. Tapi kalau banyak sangat susah juga. Itu personal saya lah kan, tak boleh juga, tak edit ya, tak edit. Biarlah dia orang fikir. Dia sesuai kalau satu tu yang satu agensi yang ada kaitan dengan kepentingan wanita, itu bagus. Tapi kalau agensi tu kepentingan umum dia lebih kepada tenaga kerja apa semua, tak sesuai agak kalau kalau perempuan yang handle dia punya jabatan tu kan, ataupun kementerian tu kan. Jadi ya, jika ini dilakukan oleh perempuan, mereka akan terdedah kepada perkara-perkara negatif yang merosakkan, ya. Kalaulah perempuan ni terpaksa bersaing lebih pada lelaki kan, sebab dia nak mencari dia yang keluar mencari nafkah dan dia pula nak mencari suami. Kan? Suami pula duduk rumah kan, suami duduk rumah, isteri pula yang keluar cari rezeki ni. Jadi dia terpaksa bersaing dengan banyak golongan lelaki dalam pelbagai bidang pekerjaan. Jadi dia akan terdedah, diri dia sendiri akan terdedah kepada perkara-perkara yang boleh menimbulkan sesuatu yang negatif, bahkan boleh merosakkan, ya. Jadi realiti hari ini adalah bukti paling jelas terhadap kenyataan. Kita tengok kan banyak kadang-kadang zaman sekarang ni lah pelbagai cerita lah, ya. Kalau kita tengok persaingan antara lelaki perempuan, kadang-kadang akhirnya menyebabkan timbul perkara-perkara yang tidak diingini, ya. Walaupun ada persaingan sihat, dia sesuai. Kalau macam perempuan, bagi saya boleh profession macam perguruan, cantik perempuan kan, dengan sifat keibuan dia, dengan lemah lembut dia. Tapi kalau orang kata kalau dia nak bercimpung dengan nak bersaing dengan lelaki, turun kat site projek, nak panjat bangunan yang tak siap 40-50 tingkat, tu agak tidak ada kesesuaian bagi diri dia lah, ya. Dia boleh join, tapi mungkin dia dalam lakaran plan kan, atau dalam buat penyediaan yang bahan-bahan lain, ya. Kalau dia jenis turun site, dia tulis panjat bumbung pun agak tidak sesuai dengan sifat wanita tu sendiri kan. Tapi benda tu memang ada berlaku, tak ada masalah pun kan. Tapi ini nak ceritanya, okey. Ketika itu juga rumah tangga yang memerlukan seseorang yang boleh mengurus
dan menjaga hal ehwalnya serta mendidik dan mengasuh anak-anak kecil tidak dapat dipenuhi. Terjawab kan soalan tadi ibu-ibu? Kan? Malah rumah tangga menjadi tidak terurus. Rumah tangga yang sepatutnya menjadi sumber kebahagiaan, pencetus kedamaian dan tempat untuk kerehatan dan ketenangan ini bertukar menjadi punca masalah dan gangguan. Kalau dah isteri tu terpaksa bersaing kerja, dia keluar mencari rezeki kan, terpaksalah. Jadi tanggungjawab asal utama dia mengasuh anak-anak, untuk mengasuh anak-anak di rumah, mendidik anak-anak di rumah, mengaturkan, menguruskan rumah tangga tu tidak dapat dilaksanakan. Jadi rumah tangga yang sepatutnya, orang kata seorang lelaki bila dia balik pada kerja, dia masuk ke rumah tu ibarat mahligai dia, tempat dia berehat. Tapi kalau dia masuk dalam tu, dia serabut kan, isteri tak balik lagi, orang pukul 11 malam, pukul 12 malam baru balik, jadi rutin harian. Jadi suami tu pula jadi stres kan, jadi tak tercapailah kedamaian, kebahagiaan yang ada dalam impian dalam sebuah rumah tangga tu. Realiti yang berlaku pada hari ini juga merupakan bukti terbesar terhadap apa yang kita perkatakan. Betul, realiti itu memang berlakulah pada zaman sekarang ni. Kadang-kadang isteri terpaksa balik tengah lewat malam. Jadi anak-anak ni siapa nak mengisahkan kan? Apatah lagi kalau anak-anak yang dalam keadaan masih menyusu, kan, dalam keadaan dia menyusu. Kalau dah balik malam pukul 11 tu, kadang dia dah letih dah, dia dah tak tengok anak dah. Dia mandi-mandi, dia tidur, anak pun dah tidur awal dah. Masa bila dia nak dakap, masa bila dia nak belai anak dia, masa bila dia nak menyusukan anak dia. Kan? Sebab kalau kerja, cuti, kalau bersalin 2 bulan je. Lepas tu masuk kerja balik. 2 bulan tu memang tengah anak kuat hisap susu tu. Jadi pengabaian tu dia berlakulah. Jadi tanggungjawab. Sebab itu tanggungjawab mencari nafkah yang utama adalah kepada orang lelaki. Yang ketiga, jika rumah tangga dibina di atas salah satu daripada 2 rukun yang disebutkan tadi, sudah pasti hak talak berada di tangan isteri. Kalaulah orang perempuan ni dialah dia yang dia letakkan hukumnya, dia memberikan nafkah dan dialah keluar bekerja, maka sudah pasti hak talak berada di tangan isteri, sama ada secara kongsi atau mutlak. Jadi kalau dah sama-sama yang mencari rezeki, jadi dia pun ada hak lah sebenarnya. Kuasa macam seolah-olah dia ada kuasa talak, sebab nafkah dia yang bagi. Suami buat apa? Kan? Suami tak ada buat apa. Jadi dia kata Undang-Undang Ekonomi dan Sosial mengatakan sesiapa yang mengeluarkan belanja maka dialah yang berkuasa. Itu kalau dari segi Undang-Undang Ekonomi Sosial mengatakan siapa yang keluarkan belanja, dialah yang berkuasa. Kan? Jadi di situ dia katakan kalau dah perempuan tu yang menyediakan nafkah untuk keluarga, dia yang keluar mencari rezeki, maka dia seolah-olah dia mempunyai, dia berhak ada kuasa talak. Tapi dalam syariat tidaklah. Ini gambaran dia. Di dalam perbincangan di bawah tajuk talak, anda telah mengetahui bahawa terdapat hikmah yang amat besar apabila dalam banyak keadaan hak talak berada di tangan lelaki. Dalam banyak keadaan, apabila dalam bab talak yang kita baca lama dah ni, 2 tahun dah kot. Sebab lelaki 3 talak yang Allah bagi pada lelaki ni, kadang-kadang dia tak pakai sampai mati. Dia boleh simpan. Tetapi cuba tengok, kalau berlaku pertengkaran antara suami isteri, apa yang isteri minta? First talak. Talak saya, ceraikan saya. Cuba bayangkan kalau kuasa talak tu ada kat tangan perempuan, gaduh-gaduh, abang saya cerai, abang talak 3. Udah free je suami kena talak kan. Nescaya pagi gaduh dia ceraikan suami, petang dia rujuk balik. Kalau ada 30 talak pun sepanjang kahwin saya rasa habis.
Kan? Itu hikmah Allah bagi 3 tu, lelaki sampai mati kadang dia tak pakai. Kalau sebab dia lelaki tu boleh tahan lagi, dia boleh ada kesabaran dia, dia bukan nak ni. Tapi kalau perempuan dia akan, kalau dia marah tu dia memang akan marah, memang dia akan fikir waktu tu. Betul tak? Betul. Kalau ngangguk tu betul lah tu. Kan? Orang perempuan sebab tu. Sebab pernah berlaku depan saya, abang kalau tak suka saya bang, abang ceraikan saya sekarang juga. Saya pun tengok, awak nak suruh suami awak ceraikan sekarang? Ya ustaz, kalau dah tak suka saya cerai, saya tak ada minta lain, saya nak tak ceraikan saya. Cerai je. Lepas tu puan nak jadi apa? Biarlah nak jadi apa? Tak. Dia nampak diri dia. Lepas tu anak-anak, biarlah hantarlah anak-anak. Dia jadi diri dia. Dia tak fikir. Kalau lelaki, kalau nak itu talak tu dia fikir, anak-anak aku, nafkah anak-anak aku, banyak benda dia fikir. Sebab itu hikmah dia, Allah bagi kuasa talak tu pada lelaki. Kan? Tu gambarannya. Kalau kata kat perempuan 30 talak ke 10 talak ke, rasanya 20 tahun kahwin habis talak. Kan? Silap sikit je abang talak kau. Habis suami kena talak kan. Itu hikmah dia. Demi menjadikan setiap pasangan sebagai asas kebahagiaan antara satu sama lain, demi menjadikan rumah tangga sentiasa tentram, harmoni dan tenang, demi menjadikan wanita sentiasa dipandang mulia dan sentiasa diperlukan oleh lelaki, dan demi untuk tidak memalukan lelaki apabila mereka hanya berperanan sebagai penunggu ataupun penipu. Kan? Bila suami itu tak bekerja, isteri cari kerja, kan? Suami duduk rumah je. Ada, itu benda ada. Ada satu kes dulu waktu saya kat Gombak dulu, isteri tu mengadu, memang suami dia tu memang tak bekerja. Memang tak kerja. Kerja dia, suami dia cari kerja, tapi dalam masa 2 tahun tu 4-5 kali tukar kerja. Biasanya kalau orang macam ni, tokey bermasalah ke dia bermasalah? Kan? Tempat kerja bermasalah ke atau orang tu bermasalah? Orang tu sebenarnya. Kan? Orang tu yang bermasalah. Ya, sampai isteri tu datang mengadu tu, dia kata, saya ustaz, tak tahulah, saya ni kerja sebagai dikerani kat Jabatan Kerajaan. Suami saya ni tak tahu, kerja sekejap je, kata abang, please lah bang, kata, dekat rumah kita ni dalam jarak 2 km ada Petronas. Abang pergilah minta kerja kat Petronas tu. Jadi jaga petrol pump tu pun tak apalah bang. Sekurang-kurangnya abang ada duit untuk bagi nafkah untuk anak. Saya tak minta bang. Untuk anak cukup bang, kata. Untuk anak cukup lah. Diri saya biar saya tanggung dengan duit gaji saya, dia kata. Saya tak minta abang sediakan nafkah tu. Untuk anak bang. Dan dah lah rumah pun saya tanggung, apa semua. Dan punya dia kata sian tu sampai satu tahap tu, dia kata memang dah tak ada duit. Habis dah duit, bayar duit rumah, bayar duit kereta apa semua, bayar api. Anak dia nak tanya, ibu malam ni kita makan apa? Ada ibu beli Maggi kari 2 bungkus dengan telur. Habis anak dia 2 orang tu kata, sedap ke ibu, lama kita tak makan Maggi. Dia tu nangis. Saya dengar tu rasa Allah. Itu suami pun maknanya tak tahu ustaz, pergi mana saya tak tahu. Setiap pagi kadang-kadang dia minta saya RM2-3. RM2-3 buat lepas minum teh tarik kat kedai. Rokok dia pau kawan-kawan dia. Tu suami dia. Kan? Dia nak jadi cerita ustaz, dia kata, saya telefon suami saya cakap, bang, gas dah habis bang. Okey, tak apa, nantilah. Nanti sampai 2 jam tak timbul-timbul lelaki dia. Habis tu buat macam mana? Masak Maggi, asyik baik ada cerik elektrik. Makan tu sian dia. Bila dia jadi macam itulah, kalau suami tu tak boleh, isteri terpaksa menanggung, dia akan menanggung kesakitan tu sendiri, ya. Itu antara hikmah dia tadi. Sebab apa?
tak nak lelaki tu hanya jadi penunggu je, ataupun penipu, kata dalam kitab ni ya. Maka mencari dan memberi nafkah kepada keluarga adalah kewajipan suami, bukannya isteri. Bukannya isteri, suami yang kena sediakan ya. Yang utama dia memang suami. Seandainya isteri itu bekerja, bolehlah isteri membantu apa yang kurang, tapi perkara asas suami kena buat. Perkara asas suami kena buat. Jangan dia lepas tangan. Jangan dia lepas tangan. Sebab ada baru ni datang mengadu kat saya. Dah tua dah, pencen dah umur 60 ni. Perempuan ni umur 60 baru pencen. Dia tu sepanjang kahwin ni memang dia kerja. Dia penjawat awam juga kaki tangan kerajaan. Suami dia pun kaki tangan kerajaan. Dia kata sepanjang kahwin Ustaz, tak pernah dia bagi nafkah kat saya Ustaz. Dia kata kau dah ada duit. Kau dah ada duit, dia kata. Sampai anak-anak nak masuk belajar universiti apa, saya juga. Saya tak tahu duit dia pergi mana. Tapi dalam pada masa sama, tiba-tiba saya terserempak dia dengan perempuan lain. Saya tak tahu dia dengan perempuan tu nikah macam mana cara, saya tak tahu. Kan? Saya tak tahu. Dan perempuan tu memang muda lah, kan? Muda daripada saya lah. Sekarang perempuan tu baru 30 lebih gitu. Yang suami saya ni pun dah pencen gitu. Duit pencen dia saya tak tahu pergi mana. Ada lagi duit pencen? Ada lagi tak? Dia sampai tahap macam tu dia kata, kan? Tapi dah ada tanggungjawab kat keluarga tak ada, lepas tu kau nak bertanggungjawab kat perempuan lain. Kalau kahwin betul, dia kata saya tak tahu maklumat sama ada dia kahwin betul atau tidak. Wallahu alam. Saya cuba cari-cari tak dapat. Kan? Sekarang ni dia tengah set untuk sesi, dan suami dia ni tak pernah semayang. Tak pernah semayang. Dia ngaku sendiri. Suami tak pernah. Tak pernah semayang. Umur 60 tak semayang lagi. Tu kalau agak-agak kalau dia mati, dia tak kita solatkan jenazah dia. Kan? Kalau surau pun tak pernah datang. Lepas tu tiba mati, dia pesan, nanti kalau mati ayah bawalah ke surau. Kalau surau ni ada pintu, dia boleh tutup sendiri, dia halau jenazah tu keluar. Hidup kau tak nak jejak aku, tiba-tiba mati kau nak suruh solatkan dalam perut aku surau ni. Kan? Itu pengakuan isteri dia. Itu memang suami saya tak solat. Jadi di situ kita tengok bila amanah dia tak ada amanah pada diri dia sendiri, kan? Amanah yang Allah bagi untuk jaga solat 5 waktu pun dia tak boleh buat, maka dia akan fail lah amanah dengan manusia, kan? Amanah dengan manusia dia akan gagal lah. Sebab amanah Allah pun dia boleh main. Dia tak terasa lah menyediakan nafkah tu satu amanah bagi dia sebagai suami. Sebab solat pun dia boleh main-main. Itu kesan dia. Nampak kesan dia tu, kan? Hidup dia diserabut tak tentu ala. Itu memang tak, saya tengok tak pernah tenang pun, dia kata. Sepatutnya kalau dapat duit pencen, dia kata banyak. Pencen suami saya tu dapat 100,000 lebih, dekat 200,000. Tak ada ke plan nak pergi Mekah terus ke kan? Tak bunyi. Saya pun tak tahu duit tu ada lagi ke tak. Wallahu alam. Itu ceritanya, ya. Jadi kesimpulan dia, nafkah memang wajib disediakan oleh suami. Ya, suami. Sekiranya isteri bekerja, dia membantu suami apa yang kurang. Ya, dia membantu suami apa yang kurang. Bukan suami lepaskan segala tanggungjawab yang sepatutnya pada suami pada isteri. Bukan, ya. Okey. Ya. Suka sikit tak apa dengar. Berdosa. Dia memang dosa. Dia berdosa akibat lalai pada tanggungjawab tu. Itu kaitan dia. Apabila suami itu dia tidak menjalankan tanggungjawab dia, maka dia berdosa. Sebab itu kewajipan ke atas suami. Memang dah ada ayat pun sebut, memang suamilah yang
menyediakan kan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kan? Jadi bagi bapak ni dia kena sediakan pakaian, makanan dia kena sediakan. Jadi kalau dia tak buat, maka dia abai tanggungjawab dia. Bila abai tanggungjawab dia dosa. Tanggunglah kan. Sebab itu tanggungjawab. Tanggung kat dunia, kau jawab kat akhirat. Kalau kau fail. Kan? Kalau kita berjaya buat kat dunia, kita tanggung, insya-Allah akhirat nanti dapat jawab. Ini macam mana? Memang itu dosa, dia bukan sekadar abai tanggungjawab, tak, dia berdosa kerana dia gagal menyediakan kewajipan sebagai seorang suami. Syarat suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Ini syarat ya. Macam mana suami diwajibkan untuk berikan nafkah pada isterinya. Suami wajib memberikan nafkah apabila isteri dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Apabila isteri itu ada syarat-syarat ni, maka suami wajib bagi nafkah pada dia. Pertama, isteri menyerahkan dirinya kepada suami. Syarat ini bermaksud isteri tidak menolak permintaan suami untuk melakukan istimta', sama ada bersetubuh ke berseronok ke, yang dibenarkan oleh syarak. Jika isteri menolak permintaan tersebut, sekalipun dengan hanya melakukan sebahagian istimta', suami tidak wajib memberikan nafkah pada isteri dia. Berat tu kan? Berat. Dan perkara ni berlaku bila biasanya, ini yang ada kes depan saya lah, apabila seorang isteri dia dah sampai umur dia dah biasa dah masuk umur menopause lah kan, bila suami dia pegang, gelinya bang pegang tegak bulu roma bang kan. Itu yang betul depan saya ni, orang tua depan saya ni kan, tak salah bang, meremang saya abang pegang dia bila time perempuan tu menopause. Tapi perempuan kena ingat ya, lelaki tak ada menopause. Dia tak ada pause, dia cuma pause je. Bila play balik dia jalan, tu lelaki. Perempuan dia ada menopause tu berhenti tu kan. So dikatakan dalam ni, kalau dia menolak untuk suami dia berseronok dengan dia, istimta' dengan dia, maka suami tu boleh tidak memberikan nafkah pada isteri tu. Kahwin lain. Tu memang dia tak bagi. Tidur dekat habis. Jika suami ingin melakukan istimta' dalam bentuk yang diharamkan, seperti bersetubuh ketika isteri dalam haid, keengganan memenuhi kehendak suami, tidak menggugurkan kewajipan suami memberikan nafkahnya. Okey, tetapi kalau suami tu dia buat sesuatu yang haram, contohnya dia nak berseronok dengan isteri dia, tapi isteri dalam keadaan haid, dia nak bersetubuh juga, isteri tolak, tak apa, itu isteri tak berdosa dan kewajipan tu tak gugur. Suami tetap kena bagi sebab dia nak melakukan perkara yang haram. Sebab ada ini bukan dekat Tuan Gadi dia cerita, isteri tu mengadu, dia tak tahan, baru kahwin, baru dalam 2 bulan 3 bulan kot kahwin. Suami ni jenis peminat luar tabi'i. Suami bersetubuh dengan isteri luar tabi'i. Sampai isteri tu dah tak sanggup. Kenapa bang dia kata buat, tak tahu, suami dia tak tahulah, mungkin sebelum kahwin tu dia gay ke apa kan. Dia macam tu sampai isteri tak nak. Sampai buat aduan. Rasanya bercerai apa? Dia bercerai. Kalau ketika saat macam tu, kalau isteri tolak, tak dosa isteri. Isteri tak dosa dan tak gugur nafkah dia. Suami tetap wajib sebab suami itu nak buat perkara yang haram. Kedua, isteri perlu mengikut suaminya tinggal di tempat
atau di rumah yang dipilih oleh suaminya. Ya. Dia wajib tinggal di situ melainkan jika tidak sesuai untuk didiami dari segi syarak. Okey. Yang dikatakan suami wajib menyediakan nafkah ni adalah dia menyediakan makan minum, ya. Semua kelengkapan makan minum kat rumah, beras apa semua tu tadi kan. Okey, yang tu dikira satu kategori nafkah. Ya. Kalau keengganan tu suami boleh tak sediakan benda tu. Kalau isteri tadi enggan mula-mula tadi tu. Tapi jangan nampak nafkah hanya duit. Kadang orang salah faham, ya. Apabila suami dah sediakan dah semua yang tadi tu, makan minum, tempat tinggal, pakaian, kesihatan, perlindungan sebagainya, kalau dia tak bagi duit pada isteri tu pun, kalau isteri tu bekerja, ya, kalau isteri tu bekerja, kalau suami tak bagi duit pun, nafkah suami dah jalan dah selesai. Dah selesai. Melainkan kalau isteri tu tidak bekerja dan dia perlu juga duit untuk berbelanja, suami kena bagi. Itu termasuk dalam nafkah dia. Okey. Bagi saya keutamaan perkara-perkara daruriyat macam makan minum, tempat tinggal, pakaian itu biar suami ambil. Isteri backup yang lain. Kereta, tak apa, bayar kereta. Ya? Benda-benda lain, perhiasan rumah, perabot, tak apa, isteri ambil backup itu. Tapi basic yang utama yang lelaki tu biar lelaki pegang. Sebab dia sampai satu masa bila berlaku salah faham, benda ni lah yang akan diungkit utama. Awak tu makan minum awak pun saya tanggung selama hari ni. Apa nak jawab bang? Apa nak jawab bang? Kan? So perkara daruriyat, makan minum, tempat tinggal, utility apa semua tu biar suami ambil. Benda-benda lain, kereta ke, kan nak pergi bercuti ke, perabot rumah, tak apa, fine, bagi perempuan tak apa. Isteri bekerja kan, sama-sama dia backup betul. Dia nak ambil duit dekat mana pun, pusing situ je lah kan. Tapi tanggungjawab utama dia suami pegang. Perkara daruriyat ni biar suami, nafkah utama biar suami pegang. Nak kongsi tu kongsilah, tapi bagilah awak backup yang ni, kereta ke, bas sekolah anak ke, awak bayarlah, saya bayar yang ni. Makan minum asas ni, yuran-yuran sekolah ke apa saya. Sebab dia kalau apa, sebab itu keutamaan lelaki, biar lelaki buat. Memang kita ada sepakat untuk share, tapi share biar dia ambil part yang bukan kewajipan kita. Ya, dia ambil perkara-perkara aksesoris. Perkara-perkara aksesoris kan, bukan tunjang. Ya. Okey. Jadi isteri tadi perlu mengikut suaminya tinggal di tempat atau rumah yang dipilih suami. Tak kisahlah kan, rumah mana, kecil ke besar ke rumah tu, isteri duduklah bersama dengan suami tadi. Ya, ini sebabkan ini rumah yang suami aku sediakan. Ini termasuk dalam syarat suami wajib memberikan nafkah pada isteri tadi ni.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Saya habiskan sikit lagi peringgan yang tempat tinggal ni tadi ni, ya. Jadi dia wajib tinggal kat situ melainkan jika tidak sesuai untuk didiami dari segi syarak. Contohnya sepatutnya bila dia duduk rumah tu dia ada privasi lah antara suami dia, walaupun dia sewa flat kecil sekalipun, tak ada orang lain dalam rumah tu, kan. Tapi kalau suami dia datang duduk sewa rumah macam rumah kongsi tu, jadi dari segi syarak tak terpelihara. Dari segi pergaulan, kan, dari segi pergaulan di dalam rumah tu dia menyebabkan tidak sesuai didiami dari segi hukum syarak. Bercampur dengan lelaki perempuan, pasangan-pasangan lain pun semua, kan, tak sesuai. Biarlah orang kata satu rumah yang khas walaupun kecil, rumah flat satu bilik ke dua bilik pun, tapi dia orang berdua je lah senang dalam tu, kan. Kalau duduk rumah kongsi panjang tak sesuai. Jadi dia boleh tolak untuk tidak ikut suami dia, ya. Atau jika suami memilih untuk tinggal di negeri yang tidak mendatangkan mudarat yang diiktiraf oleh syarak kepada isteri, atau suami memilih untuk tinggal di rumah yang memenuhi syarat yang diiktiraf oleh syarak tetapi isteri enggan tinggal di negeri tersebut atau di rumah tersebut, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya kerana isteri dikira telah mendahakai suaminya nusyus, ya. Jadi suami kata, saya kata dia tiba-tiba dapat job, dapat kerja lah, kan. Suami kena berpindah dekat mana? Kerja kat Rusia contohnya. Isteri tak nak ikut. Isteri tak nak ikut sebab nak katakan negara tu tak aman, okey je, boleh duduk, kan. Lain lah kalau jom ikut abang pindah kat Syria. Kat mana? Betul-betul dekat tempat orang perang. Itu kalau tolak tu tak dosa, ya. Tapi kalau ajak pindah Rusia, rumah memang dah disediakan ni, company sediakan, abang pindah sinilah abang sana. Saya tak nak, saya nak duduk sini juga. Jadi itu dikira isteri itu enggan, ya, sebab dari segi syaraknya tempat yang suami nak pindah tu tidak mudarat. Lain lah kalau suami ajak pindah ke, kita pergi mana? Kita pergi Yaman. Kat mana? Betul-betul kat tempat Puak Houthi tengah perang tu, dia kata, kan. Abang ada beli rumah situ satu, jom kita duduk situ. Itu tak payah pergi, tak apa. Ya, tak wajib pergi dan tak dosa kalau isteri tolak. Okey. Jadi kalau isteri tolak tadi kerana tempat tu aman daripada dan tidak mudaratkan, isteri tolak, maka isteri berdosa dan dikira sebagai isteri yang nusyus. Ya, boleh, suami boleh gugurkan nafkah pada diri dia. Okey. Jika semua syarat di atas dipenuhi,
suami wajib memberi nafkah yang diperlukan oleh isteri. Perkara ini akan kita bincangkan secara lebih mendalam selepas ini. Dengan ini dapat difahami kewajipan suami memberikan nafkah bukan disebabkan akad perkahwinan semata-mata, tetapi disebabkan ketaatan tadi. Isteri tadi merelakan diri dia untuk pada suami, serahkan diri dia pada suami, lepas tu dia ikut suami, apa kehendak suami, maka itulah yang disebabkan itu saja. Disebabkan itulah tadi, maka wajib si suami tadi menyediakan nafkah kepada isterinya. Wallahu alam. Ada apa-apa pertanyaan? Tuan? Ada ya? Kau ibu ada ke? Masalah orang perempuan banyak ni. Ya, okey, insya-Allah. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.